Okey ke jadi jurawat ni? Baru-baru ni ramailah yang tanya saya, kawan saya, rakan-rakan saya yang ada anak-anak lepasan SPM, lepasan STP, okey ke jadi jurawat kan? Okey ke jadi jurawat? Best ke jurawat? Macam mana masa depan jurawat? Untuk kali ini saya akan kongsikan atau saya cuba menjawab persoalan-persoalan yang bermain di minda, di fikiran kita tentang dunia kejurawatan. Dah habis SPM, STP, matrikulasi, nak sambung lagi apa Saya pendapat peribadi saya, dalam sekiranya nak belajar, belajarlah apa sekalipun, tak ada masalah. Sekiranya kita berminat dalam bidang apa sekalipun, belajar, asalkan ianya belajar ia satu perkara yang baik. Teruskan niat yang belajar. Cita-cita nak jadi jurutera ke, cita-cita nak jadi pegawai perubatan ke, cita-cita nak jadi peguam ke, cita-cita jadi pegawai kerajaan ke, ataupun cita-cita nak bagi seorang peniaga, sebagai seorang usahawan. Yang penting kita pergi belajar, kerana ilmu itu sangat penting. Saya sangat percaya semua agama dan bangsa menuntut untuk kita sambung belajar ke peringkat seterusnya, sehingga peringkat tertinggi. Kerana ilmu yang kita belajar ini adalah membantu kita dalam kehidupan. Pilih apa? Tengok pada minat. Sebelum untuk minat, kita kena kaji dululah. Minat, kaji dulu. Masa depan kerjaya, minat kita adakah sesuai, ya? Adakah kita mampu untuk meneruskan pembelajaran. Kita tak nafikan dalam pembelajaran ini akan melibatkan sedikit tentang kos. Tapi percayalah, insyaAllah akan ada saja jalan untuk kita belajar, walaupun dengan kos yang agak tinggi. Ada jalan insyaAllah. Okey ke jadi jurawat ni? Okey, saya akan jawab dalam skop saya, dunia kejurawatan. Walau bagaimanapun, secara umumnya saya jawab, jadilah apa sekalipun selagi ianya bermanfaat kepada negara, agama, bangsa, keluarga dan diri sendiri. Jadilah apa-apa pun. Jadi jurawat boleh, nak jadi peniaga boleh, usahawan boleh, apa saja, tiada masalah. Jurawat okey tak? Kalau dulu-dulu sama-sama sekolah, saya nak jaga orang tua saya sakit, demam, itu cerita kita kan, ramai kita dengar kan. Jadi jurawat ini adalah salah satu cabang yang mana kita boleh menjaga orang, dan tentu kita menjaga keluarga kita. Bagi kita boleh jaga kesihatan mak ayah kita, adik-beradik kita, keluarga kita, saudara mara kita dan juga orang lain. Dia dalam bumbung yang sama. Kalau dengan doktor, jururawat, fisioterapi, X-ray, satu bumbung yang sama, saling ini memerlukan. Itu jururawat ini sangat menarik, sangat okey. Nanti akan ceritakan tentang apakah lumayannya jadi jururawat ini. Apa yang best jadi jururawat ni? Apa yang best jadi jururawat ni? Sebenarnya banyak tau, banyak yang menarik tentang jururawat ni. Lebih pada 10 tahun. Contoh, okey, jururawat ni sebenarnya kalau yang perempuan cantik-cantik, kalau yang lelaki sebenarnya semua segak-segak lah. Ramai kot yang nak jadi jurawat ni. Jadi menantu jurawat, jadi pasangan jurawat, berebut kan? Saya gurau je. Dari segi kerohanian, kita dapat mendekatkan diri kita kepada pencipta. Hari-hari kita melihat orang sakit, hari-hari kita melihat orang mati. Kalau orang yang sihat tiba-tiba orang nampak cerdas dalam masa saya bercakap setengah jam, 20 minit lepas jatuh, kolap, meninggal. Dalam usia yang muda, tanya diri kita, rupanya ajal maut ini tidak mengenal usia. Itu daripada segi rohani. Daripada segi kerjaya, untuk pengetahuan semualah, sebenarnya jurawat kita, terutama jurawat yang datang daripada Malaysia, marketnya di luar sana sangat tinggi. Sebenarnya ramai di negara luar yang memerlukan jurawat daripada Malaysia. Sebagai contoh, negara Timur Tengah sangat memerlukan jurawat daripada Malaysia, yang mana kelas untuk jurawat di Malaysia ni adalah kelas atasan, daripada kelas yang tinggi. Orang yang sesuai, kita akan cuba soal jawab dengan dia tentang bagaimana kerjaya jurawat di luar negara. Sebab kita selalu dengar yang tak best je kan, saya cerita yang best je. Kalau awak boleh Google, apakah kerjaya profesional top 10 in the world, akan ada senarai itu adalah nurse kejurawatan. Apakah stigma ataupun persepsi buruk yang orang selalu cakap tentang kejurawatan? Maknanya kata daripada sebelum nak mohon jadi jurawat pun, sampai nak jadi jurawat dan jadi jurawat, apa yang biasa-biasa orang kata, perkara buruk orang kata, jurawat ini adalah option terakhir, pilihan terakhir, tak tahu jadi apa dah. So, belajar jurawat last.
kerja shift, nanti susah nak cuti. Kerja yang kotor, kerja ni sebab pakai uniform, so uniform dia putih, so nampak cepat kotor. Yang low class, nak betulkan persepsi ni lah sebenarnya ya. Pilihan untuk menjadi jurawat ni bukan low class, bukan pilihan terakhir. Pergilah negara lah, pergi negara maju kat luar sana. Dunia kejurawatan ni sangat luas bidang dia. Dalam poin sebelum ini, 10 kejayaan profesional yang most wanted, dari 10 tu ada jurawat. Bermakna demand, keperluan jurawat sangat tinggi di negara luar. Tekan stigma tu. Adakah low class? Tidak, sebenarnya bukan low class. Bekerja dekat hospital kan. So hospital ni kadang-kadang ada hospital bangunan lama. So dia nampak disebabkan bangunan lama ni lah, dia nampak seperti low class. Itu sebenarnya. Lepas tu cuti. Ya, itu kita tak nafi lah. Mana-mana kerjaya yang badan uniform lah, yang kita perlu berkhidmat 24 jam. Cuti tu agak sukar. Itu saya tak nafikan. Tim yang baik, ada teamwork yang sangat bagus, kita boleh susun jadual. Maknanya ada masa kita cuti. Kadang-kadang tu tak dapat cuti serentak semua tak boleh. Itu saya tak nafikan. Sebab atas kepentingan perkhidmatan. Kalau nak kata nurse jual cuti lah kat dunia ni, siapa nak jaga pesakit? Boleh fikir kan? Untuk Muslim. Dan saya juga percaya yang agama lain pun lebih hampir sama saya, tapi especially for Muslim, saya sebut for Muslim. Menjadi seorang jurawat ini adalah satu anugerah yang sangat istimewa. Proses mengandung, pada mengandung proses sewaktu kita dilahirkan. Terutama di Malaysia sekarang kita tak lahir dekat rumah. Kita cuba kurangkan risiko lahir di rumah. Kita akan lahir di hospital. Di hospital akan disambut oleh jururawat. Jururawat Muslim yang sambut Allahu Akbar. Anak bayi itu, perkataan pertama yang didengarkan adalah perkataan kalimah-kalimah suci. Agama lain seperti perkataan yang baik-baik. Cantiknya, comel. Nampak tak? Satu anugerah yang tak semua orang ada, yang pada saya sangat mahal. Iaitu untuk Islam, kita mampu untuk mengajar pesakit mengucap. Saya sendiri pernah menjaga pesakit kerana nazak, pesakit hampir mati. Saat ayahnya meninggal, anak-anaknya di luar. Saya sebagai jurawat pada waktu itu adalah diberi ujian yang mana saya mengajar pesakit itu mengucap. Yang tidak ada di tempat lain. Yang jurawat itu ada kelebihan dia. Mudah-mudahan suatu hari nanti orang baik-baik mengajar saya mengucap. Saya nak betulkan stigma yang kata jurawat ini adalah low class. Sebenarnya sangat tinggi dia punya kelas ni. Nak belajar jurawat ni, adakah CJ, diploma, ijazah, untuk menjadi jurawat terlatih ataupun staff nurse, registered nurse, perlu mendapatkan lesen pengamalan kejurawatan. Baru layak mengamalkan prosedur-prosedur kejurawatan. Alah, lesen ni pun untuk mendapatkan lesen amalan kejurawatan ini, calon perlu ada sekurang-kurangnya diploma atau ijazah. Memiliki pemeriksaan untuk dapatkan lesen amalan. Sebab kita bermain dengan nyawa, kita bermain dengan manusia. Kita bukan berurusan dengan robot, kita berurusan dengan manusia. Walaupun dia ada diploma kejurawatan, ada ijazah kejurawatan, selagi kita dapat sijil amalan kejurawatan, maka dia tidak layak digelar jurawat. Ini makna kata bukanlah low class. Belajar jurawat ni bukan sekadar diploma ataupun ijazah. Malaysia, kita nak sebut negara luar sangat maju. Saya sebut di Malaysia sendiri, orang bertitle doktor, profesor. Ada kita PhD kejurawatan, kita ada master kejurawatan. Dan ramai sebenarnya dekat Malaysia ni, dekat negara kita ni, dah ada ramai profesor, dah ada doktor, title yang mana menjadi rujukan program-program yang lain, program kesihatan yang lain. Tapi nak jadi jurawat, mesti ada lesen amalan kejurawatan, dikawal sendiri oleh lembaga jurawat. Yang inilah, lesen inilah yang saya cerita tadi, yang mana melayakkan kita bekerja di luar negara. Kita melayak di rantau Asia, di mana-mana lah, negara-negara Eropah kita dapat boleh bekerja. Ada satu batch pelajar dengan saya, sekarang dah menjadi RM registered nurse dekat United Kingdom. Entah lagi yang di Timur Tengah, saya ingat lagi banyak lah. Mahal ke gaji jurawat ni? Macam dengan gaji? Soalan ni soalan yang gila lah. Steve, tak boleh jawab soalan ni. Jelas sensitif kan, bab gaji tak semua orang boleh jawab ni sensitif. Cuma suruh jawab secara umum lah. Di Malaysia ni, di antara range, di antara 2,500, 2,000 lah, sebut 2,000 hingga ke 5,000 gaji pokok. Bergantung juga kepada pengalaman, bergantung juga kepada kemahiran, ya, dan sijil yang layak lah. Pekerjaan dia akan bermula lebih kurang 2,000 lebih sikit. Gaji untuk jurawat di luar negara, antara kejayaan dikendaki dalam dunia ni antara jurawat.
nurse. Yang saya dapat dari rakan-rakan saya dah bekerja di sana, gajinya kalau tidak silap saya di antara lah 10,000 boleh mencecah sampai 20,000. Dan tukaran kita dengan Timur Tengah, Arab Saudi tak jauh beza lah. Lebih kurang convertkan duit Malaysia kurang 10 ke 20,000. Bergantunglah juga kepada kemahiran, pada pengalaman dan juga tempat hospital yang bekerja. So itu sedikit lah yang saya nak kongsikan, maknanya bagaimana kita nak mohon, apa perlu ada dan kita boleh mohon. Mana masa depan kita macam mana kan, video akan datang, bagaimana kita nak mohon jadi jururawat. Apakah bagaimana cara? Ada laluan A, laluan B, laluan C. InsyaAllah sekiranya ada peluang saya akan kongsi pada video-video akan datang. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ni.